Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yuhdilil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini dengan niat untuk kita mendalami dan mempelajari ilmu Allah sesuai dengan firman Allah dalam surah Mujadalah ayat 11 yang bermaksud supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Jazakallah khair kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya yang saya hormati kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama mendalami ilmu Allah pada malam ini. Semoga majlis ini diberkati Allah dan diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah Nabi SAW ke kota Madinah merupakan satu kisah atau peristiwa yang penting kerana bermula dari situlah agama Islam dapat disebarkan sehingga ke serata dunia. Di dalam Al-Quran juga ada dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan peristiwa yang agung ini di dalam surah At-Taubah ayat 40 yang bermaksud, kalau kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negerinya Mekah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Pada ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkannya dengan bantuan tentera daripada malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawah kalah dengan sehina-hinanya, dan kalimah Allah adalah yang tertinggi selama-lamanya kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tambahan pula di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan agar berhijrah. Maka baginda SAW berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun, lalu wafat ketika berusia 63 tahun. Riwayat Al-Bukhari. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 111 bermaksud, demi sesungguhnya kisah Nabi-Nabi ini mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama kita pada malam ini seorang tetamu yang kami jemput khas untuk mengisi slot kuliah khas kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim, dengan kuliah bertajuk Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrah dan Aplikasi Masa Kini. Maka tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk meneruskan penyampaian kuliah kita pada malam ini. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Terima kasih kepada Tuan Ashraf, wakil Elmina Green, community apa nama? Grup Muslim Community Elmina Green. Juga sahabat-sahabat yang hadir dalam Zoom kita pada malam ini, termasuk yang bukan daripada Elmina Green, ada sahabat-sahabat saya juga. Ada surau di Sungai Buaya ada, sahabat-sahabat penyumbang geng talaki pun ada juga ni, daripada Perodua. Moga-moga ke perhimpunan kita, wakil daripada Kelantan pada ni. Baik sahabat-sahabat, moga-moga perjumpaan kita majlis ilmu pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulanya, pertengahannya sehinggalah ke akhirnya. Di dalam ayat yang kita bacakan awal tadi, Allah Taala sebut pertama orang yang beriman, kedua orang yang berhijrah, yang ketiga orang yang berjuang, orang yang berjihad. Maka Allah Taala sebut tiga golongan ini golongan yang paksi kepada ubudiyah, yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tergolong di kalangan orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama bernama Ibnu Sa'di menyebut tiga amalan di atas, yakni iman, yang kedua hijrah, yang tiga berjuang, yakni jihad, merupakan alamat kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Yang kita nak fokus pada malam ini berkaitan dengan hijrah. Dalam ayat Quran sebut beriman, berhijrah dan juga berjuang. Maka kalau kita bicara tentang hijrah, hampir saban tahun bila masuk bulan Muharram, hampir semua masjid surau dan juga mana-mana komuniti akan anjurkan ceramah berkaitan dengan ma'al hijrah. Sebab apa perlu ceramah tentang ma'al hijrah ini? Itu dulu perlu kita faham. Sebab apa perlu diulang-ulang hampir setiap masa tentang cerita hijrah. Walaupun sebahagian besar daripada kita dah tahu tentang hijrah, dah faham tentang hijrah, dah boleh cerita balik kronologi peristiwa hijrah ini. Tapi sebab apa kita ulang? Baik, pertama kata para ulama, sebab apa diulang-ulang kisah tentang hijrah? Untuk memahamkan kita semua bahawa perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perjuangan, satu pengorbanan yang tidak ada tolak bandingnya, sehinggalah kita semua yang dengar ceramah ni jadi Islam belaka. Kalaulah tidak kerana peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu perkembangan Islam ni seluas mana. Kerana dalam tulisan Ibn Sina menyebut bermulanya penyebaran Islam secara besar-besaran, secara terang-terangan, secara luas berlaku apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan membina satu tamadun yang hebat di bumi Madinah, sehingga tersebarnya Islam sampailah ke alam Melayu ini. Kalau kita lihat peristiwa hijrah, sebelum kita tengok kronologi dia, lepas Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat Nabi mula berhijrah. Untuk apa? Berhijrah untuk mengembangkan Islam. Sehinggalah ada yang berhijrah adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Guangzhou, sampai ke China. Walaupun dia tak boleh berbahasa Cina, tapi dia berdakwah di bumi Cina. Sehinggalah orang Cina dapat Islam lebih awal pada orang Melayu. Maka orang Melayu mu'allaf, orang Cina tak mu'allaf. Itu. Kita hari ini ingat orang Cina tu mu'allaf. Sebab kita tengok dia Cina. Rupanya Islam sampai dekat dia dulu. Maka Saidina Umar Al-Khattab
mengembangkan Islam sampai ke Tripoli. Maka sahabat yang berhijrah ke bumi Syria, ada sahabat yang ke bumi Sudan, merata-rata tempat. Lepas tu kita tengok merata tempat ada perkuburan sahabat Nabi SAW. Berkembangnya Islam sampailah ke alam Melayu ini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Kesan dia kesan daripada hijrah. Dengan hijrah maka Islam tersebar seluas-luasnya. Begitulah baginda Rasulullah SAW berdakwah di bumi Mekah hampir 13 tahun sebagaimana yang disebut oleh Tuan Ashraf. Maka 13 tahun Nabi berdakwah. Masa awal-awal dakwah Nabi SAW, Nabi berdakwah secara senyap-senyap. Nabi berdakwah secara sulit kepada adik-beradik. Kemudian berdakwah terang-terang pun bila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah terang-terang masih dalam kelompok di sekitar tak sepenuhnya Jazirah Arab. Maka lepas peristiwa hijrah, maka baginda SAW berdakwah dengan meluasnya habis Jazirah Arab dan keluar daripada Jazirah Arab sampailah kepada pembesar-pembesar kufar pada waktu itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat sedikit kronologi berkaitan dengan peristiwa hijrah dan sedikit ibrah, sedikit pengajaran daripada peristiwa hijrah, dan juga kita akan sebut tentang hijrah hari ini. Hijrah masa kini dalam suasana pandemik ni, kita nak hijrah macam mana? Sebab kalau kita nak hijrah daripada Selangor di Perak, tak boleh rentah negeri. Tak boleh nak hijrah. Nak hijrah lari pergi Perlis. Perlis fasa 3. Perlis fasa 3. Boleh makan dekat kedai makan. Tak boleh nak hijrah pergi sana. Tak boleh rentah negeri. Maka hari ini adakah sesuai kita berhijrah dalam suasana hari ini? Kita akan lihat 3 benda besar dalam perbincangan kita malam ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau melihat kepada ayat Quran banyak, tengok nanti saya sebut hujung-hujung, hadis Nabi pun banyak berkaitan dengan hijrah ni. Ayat Quran, hadis Nabi banyak sangat. Dalam kitab yang ada depan saya ni, ayat Quran hampir 10, hadis Nabi hampir 20 yang bicara tentang hijrah saja. Baik, tak apa, yang tu kita buat kuliah lain kali tentang ayat Quran dan hadis berkaitan dengan hijrah. Kita tengok dulu berkaitan dengan hijrah, walaupun diulang sedap kisah dia. Kita pun tengok gambar Jackie Chan banyak kali juga. Tengok gambar Hindustan pun lagi banyak kali. Maka yang ni peristiwa lagi besar daripada filem. Maka peristiwa yang utama yang berlaku pada baginda Rasulullah SAW. Baik. Bila Nabi berdakwah secara senyap-senyap, kemudian secara terang-terang, kemudian Allah Taala perintah kepada baginda Rasulullah SAW berdakwah luar daripada Mekah. Maka Nabi berdakwah di Taif, dakwah Nabi ditolak. Nabi berdakwah kepada Bani Ca'sya'ah, dakwah Nabi ditolak. Sehingga ditanya kepada Nabi, kalau kami masuk Islam, hang boleh bagi apa? Kalau kami masuk Islam, boleh bagi jawatan. Kalau kami masuk Islam, boleh tabelkan kami sebagai raja. Maka disebut oleh baginda SAW, kalau kamu masuk Islam, aku boleh jamin syurga pada kamu. Maka orang tak mau. Orang tak mau jaminan syurga. Orang waktu itu nak jaminan. Apa boleh bagi jawatan? Apa boleh bagi pangkat? Apa boleh bagi harta? Maka Nabi tak boleh janji benda ni. Dan sampai ke hari ini benda sama. Kalau saya sokong Islam, saya dapat apa? Kalau saya pergi surau, saya dapat apa? Kalau saya pergi masjid, saya dapat apa? Maka itu yang ditanya hari ini. Maka orang hari ini berebut jawatan. Sebab tu dalam grup WhatsApp, orang viral, ada 2 jenis syaitan kata dia. Ada 2 jenis syaitan. Saya rasa tuan-tuan mendapat. Syaitan yang pertama, syaitan jin yang sangat takut dengan ayat kursi. Syaitan yang kedua ialah syaitan manusia yang takut hilang kerusi. Itu jadi masalah kita tu. Kita ada berebut salah. Dan benda tu juga yang ditanya kepada Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad berdakwah di luar Mekah. Orang tak boleh terima dakwah Nabi. Sampai lagi kita baca sirah. Bila Nabi berdakwah di luar daripada kota Mekah, sehingga orang tak boleh terima, Nabi nak masuk balik ke dalam bumi Mekah, orang tak pergi. Sampai Nabi minta suaka politik. Suaka politik untuk masuk balik ke bumi Mekah.
Sehinggalah ancaman dia semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin dahsyat. Sehinggalah Nabi SAW mula berbicara. Kalau kita baca dalam riwayat, maka bila Nabi mula berbicara tentang hijrah, dan Nabi suruh beberapa orang sahabat dah mula berhijrah senyap-senyap. Mula hijrah ke bumi Madinah. Fasa pertama, sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah. Itu tuan-tuan baca sirah. Dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum, sebagaimana yang ditulis tentang hijrah pertama. Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Sebab apa Nabi memilih Habsyah? Walaupun rajanya Kristian, An-Najasyi, raja Kristian, tetapi dia sangat mesra dengan Islam, sangat mesra dengan orang-orang yang hijrah ke situ. Sahabat Nabi berhijrah. Saidina Uthman berhijrah. Ja'far bin Abi Talib berhijrah daripada Mekah berhijrah ke Habsyah. Duduk di Habsyah. Kemudian bila tekanan, ancaman dakwah semakin hari semakin dahsyat, menyebabkan Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Nabi dah hantar dah sikit-sikit sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia tulis dalam kitab dia Zadul Ma'ad, apabila orang musyrikin Mekah melihat sahabat-sahabat Nabi nak berhijrah ke Madinah, dia tulis dalam kitab dia, nak berhijrah ke suku Aus dan Khazraj, nak hijrah ke Madinah, maka dengan nak bawa harta benda dan anak pinak ke sana, golongan musyrikin ini mula bimbang. Jika Nabi Muhammad ikut sama dan bergabung ke bumi Madinah, maka penduduk Aus dan Khazraj ini yang duduk di Madinah, dia terkenal dengan dua sifat. Yang kita sebut golongan Ansar ni. Sebelum berhijrah, peristiwa ni dulu berlaku. Orang Mekah, dia tahu dah, sahabat Nabi mula berhijrah, dan dia dapat maklumat, Nabi nak berhijrah ke Madinah. Dan mereka ni tahu, orang Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ni, dia ada dua sifat bagus. Sifat yang pertama, sifat berani. Sifat yang kedua, kata Imam Ibn Al-Qayyim, sikap suka tolong orang. Dia ada dua sifat ni. Kalau tuan-tuan buat kajian tentang Quran, Allah Ta'ala memang sebut tentang orang Ansar. Apabila mereka memeluk Islam, Nabi gabungkan Aus dengan Khazraj jadi Ansar. Dan memang Quran sebut, mereka ini tergolong di kalangan orang yang suka tolong orang dan sanggup berkorban menghabiskan segala harta dan nyawanya untuk tolong orang. Kalau baca yang ni Tuan Ashraf, kisah orang Aus, kisah Aus dan Khazraj ini, dalam suasana hari ni kalau nak tengok teruslah kepada ibrah dia, sepatutnya kita ni orang Islam yang ada di bumi Malaysia ni, dengar cerita hijrah perangai Aus dan Khazraj, yang pertama berani, yang kedua suka tolong orang. Sepatutnya kena ada dalam diri kita yang dengar cerita hijrah ini, apa yang sedang berlaku di Malaysia ni, suasana pandemik hari ni, dengan keadaan PKP, ada orang dibuang kerja, ada orang yang tak cukup makan, ada orang yang tak boleh bayar sewa rumah, ada orang yang terpaksa merempat, ada orang yang balik kampung, duduk rumah hampir nak runtuh. Ini antara yang kita dapatlah. Kita akan pergi tengok di kampung Jibui, Ampangan, Negeri Sembilan. Saya baru dapat info, dia dulu duduk di Ceras, kemudian tak boleh nak bayar sewa rumah semua, buka bengkel kereta, terpaksa tutup, PKP, sampai isteri pula meninggal dunia, lari balik di kampung Jibui, Ampangan, Seremban. Hari ini rumah, terpaksa duduk rumah pusaka. Rumah tu kira kandang kambing cantik ke apa. Ada runtuh habis dah, runtuh, reput, segala-galanya lah. Dengan berlubang, dengan trip baru ni meletup. Dia punya elektrik dia. Benda-benda ni lah. Kalau kita lihat kepada sifat yang ada kepada golongan Ansar, yakni Aus dan Khazraj. Lepas tu Nabi tak hijrah lagi. Orang Mekah tahu bahawa orang Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, mereka terdiri di kalangan orang yang berani dan suka tolong orang. Maka bila dia tahu Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat nak berhijrah ke bumi Madinah,
maka orang bukan Islam panggil meeting tergempar di satu tempat bernama Darun Nadwah. Dalam sirah Ibn Hisham ada, dalam perbincangan Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad pun ada bincang benda ni, bahawasanya bila dia tahu Nabi nak berhijrah, sahabat nak berhijrah, orang bukan Islam, dia panggil meeting tergempar. Meeting ni dia buat satu perancangan untuk gagalkan hijrah Nabi SAW. Kita baca sirah tentang hijrah, macam mana Nabi Muhammad buat perancangan untuk berhijrah. Perancangan yang rapi. Jangan lupa bahawa sebelum Nabi berhijrah, orang bukan Islam pun buat satu perancangan yang rapi untuk menggagalkan hijrah Nabi SAW. Kenapa saya sebut jangan lupa? Sebab hari ini, zaman kita hidup ni, Tuan Ashraf, kita lupa, kita buat perancangan, kita lupa perancangan orang bukan Islam ada kitanya lebih hebat daripada kita. Sebab itu, Zionis Israel, dia bukan ada negara. Tak ada negara. Kemudian, dia tak ada tanah. Tak ada tanah. Dia pula tak ramai. Berapa persen daripada penduduk bumi ni? Orang Islam yang ada di keliling Palestin tu, tak payah orang Malaysia. Kalau orang Arab keliling tu, pakat kencing seorang sikit. Lemah orang Israel tu. Lemah. Tapi perancangan dia hebat. Nak tahu hebat tak hebat perancangan dia, baca buku La Tahzan, Don't Be Sad. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, dia tulis macam mana sebelum nak terbinanya negara haram Israel itu, maka Perdana Menteri dia yang pertama, dia sebut dia bekerja sehari semalam, lebih daripada 18 jam, sampai ada ketikanya tak makan, buat perancangan, jumpa dengan semua pemimpin negara, hampir tiap-tiap hari, lebih daripada 18 jam. Kalau 18, 19, 20, 21, 23, 24, ada lebih kurang 5 jam yang bagi. Ya? Kita ada hampir 100 orang pendengar pada malam ni, alhamdulillah. Dia bekerja setiap hari. Tak, masa tidur dia pun dikorbankan. Masa makan dia pun dikorbankan. Masa cycling dia pun dikorbankan. Hari ni orang suka kayu bersikat. Masa bersukan dia, segala-galanya. Bila ditanya sebab apa sampai macam tu, untuk dia berjaya membina sebuah negara haram Israel. Dia buat kerja habis-habisan untuk dia berjaya. Akhirnya dia berjaya. Itu perancangan dia. Lebih itu baca sendirilah. Boleh baca sendiri. Macam mana dia buat. Boleh tengok dalam Don't Be Sad, dalam buku La Tahzan, macam mana susunan dia. Bukan dia seorang. Kemudian orang-orang lain. Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanannya macam mana bekerja sehingga dia berjaya tubuh negara Israel. Walaupun hari ini tak layak panggil negara sebab negara haram. Tapi hari ini dunia iktiraf. Sampai terbalik pula dunia mengatakan Hamas itu teroris. Jadi terbalik. Asalnya itu bumi dia. Tapi perancangan dia lah. Kita marah dia. Memang kita marah dia. Tapi macam mana dia susun perancangan dia sampai dia nak diiktiraf. Dia berjaya diiktiraf oleh dunia. Dia boleh masuk Olimpik. Dia boleh masuk Olimpik. Sampai macam tu. Dia ada perancangan dia. Maka kita baca peristiwa hijrah. Bukan sekadar baca. Kita lihat bagaimana Nabi buat perancangan untuk nak berhijrah. Dia pun buat perancangan bagaimana nak gagalkan hijrah dia. Maka mereka berbincang di Darun Nadwah. Masing-masing kemukakan pendapat. Sehingga kan disebut dalam sirah Ibn Hisham. Dalam Zadul Ma'ad. Imam Ibn Qayyim menyebut, setiap kali pandangan yang dikemukakan yang tidak melibatkan pembunuhan Nabi Muhammad, akan ada satu orang tua yang bantah. Pandangan ni tak bagus. Pandangan ni tak bagus. Pandangan ni tak bagus. Sehinggalah apabila disebut oleh Abu Jahal, kata Abu Jahal, kita pilih pemuda yang gagah berani daripada setiap kabilah. Dan kita bagi sebilah pedang yang tajam untuk bunuh Muhammad dengan tetap sekaligus. Kemudian bila tetap sekaligus,
Bani Abdul Manaf, yakni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak mampu menuntut bela untuk setiap kabilah. Sebab ramai, ambil satu kabilah seorang. Satu kabilah ambil seorang. Satu kabilah ambil seorang. Maka dia susun Abu Jahal bin Hisham dari kabilah Bani Makhzum, Uqbah bin Abi Mu'iz, An-Nadhr bin Haris, Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah, Sam'ah bin Al-Aswad, Al-Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam daripada Bani Asad, Suwaimah bin Adi, Jubair bin Mut'im daripada Bani Naufal, An-Nadir bin Haris daripada Bani Abdul Dar, kemudian Abu Lahab daripada Bani Hashim, saudara Nabi iaitu Munabbih bin Al-Hajjaj daripada Bani Saham. Ramai. Dia susun bagi ramai. Bila orang bunuh ramai-ramai serentak, maka Bani Abdul Manaf tak boleh tuntut bela sebab ramai. Maka dia akan tuntut diat saja. Bila dia tuntut diat, maka hanya bayar duit saja. Dia susun perancangan. Maka pandangan ini diterima oleh orang tua. Dalam riwayat Zadul Ma'ad dan Sirah Ibn Hisham menyebut orang tua itu menyelinap masuk dalam perbincangan di Darun Naud dan buah itu. Orang tua itu adalah iblis laknatullah yang sentiasa bermusuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, inilah pandangan yang tepat. Kita tengok susunan dia cantik. Tetapi kata Imam Ibn Al-Qayyim, qadar Allah Subhanahu wa taala berlangsung dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pasti mendahului perancangan golongan kufar. Sebab itu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaklumkan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam di tayang skrin di hadapan Nabi apa yang dimesyuaratkan oleh golongan kufar yang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintah Nabi untuk berhijrah juga. Disebabkan keyakinan yang hebat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bergantung pada Allah hijrah. Walaupun dia rancang cantik, Nabi bergantung pada Allah. Sama kita hari ini, ibrah kita hari ini, kita dah susun cantik dah, rancang cantik dah, dari sudut SOP, dari sudut segala-galanya kita rancang untuk kita berjaya menangani COVID ini. Namun demikian, persoalannya, perancangan cantik, keyakinan kita pada Allah sejauh mana? Bila hari ini kita sebut kita jaga kita. Walaupun satu perkataan itu nampak macam okey, tapi dia ada perbahasan ulama. Sebab kita sebut dalam, siapa rajin baca maksurat, wala takilni ila tarfata'in. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kamu lepaskan sesuatu perancangan pada kami walau sekelip mata. Walau sekelip mata pun kita tak boleh nak buat apa-apa. Segala-galanya kita bergantung pada Allah Ta'ala. Maka kita kena Allah jaga kita. Tapi sebelum Allah jaga kita, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ihfazillah yahfazka. Apabila kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kita kena jaga Allah. Para ulama hadis menyebut maksud jaga Allah ialah menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga halal haram, menjaga daripada melakukan dosa. Kita hari ini dalam suasana COVID, dosa berjalan macam tu juga. TV tak berhenti juga dari sudut serabutnya. Maka orang buat maksiat, skamernya, macam-macam. Orang yang tak tutup aurat dengan tak tutup auratnya. Orang yang menipu dengan menipunya. Orang yang berebut jabatan dengan berebut jabatannya. Segala-galanya. Maka Nabi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan keyakinan dan tawakal yang tinggi ni. Nabi SAW berhijrah. Allah Ta'ala perintah. Kalau kita tengok dalam Sirah Ibn Hisham, Jibril alaihissalam jumpa dengan Nabi SAW. Kata Jibril, malam ni jangan tidur di tempat tidur kamu yang biasa kamu tidur. Jangan tidur tempat biasa. Bagi orang lain tidur di tempat tu. Bagi orang lain tempat. Itu bila Nabi dapat arahan daripada Jibril, tengah hari rembang. Tengah hari rembang, Nabi kelubung kepala dia. Nabi menuju ke rumah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Sayyidatina Aisyah, ketika kami sedang duduk di rumah tengah hari terik. Tengah hari terik ni kebiasaan orang Arab waktu itu orang qailulah, orang tidur. Orang berehat. Orang tak keluar rumah. Bila kata Aisyah, nampak Nabi berjalan menuju ke rumah kami waktu kami sedang berehat, ini bermakna ada sesuatu yang penting. Bahkan kata Sayyidina Aisyah, bila Nabi datang dalam keadaan menutup mukanya pada waktu yang orang jarang datang. Waktu yang orang jarang berkunjung. Apa dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar? Nabi tak sampai rumah lagi, tapi nampak dah daripada jauh. Aisyah sebut ada orang ramai dan nampak kelibat jalan tu, kelibat Rasulullah. Apa dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, sudah pasti pada saat sebegini, kalaulah Nabi yang datang, mesti mendapat arahan Allah. Karena ada sesuatu benda yang besar. Aisyah ada sesuatu yang besar. Kata Aisyah, kemudian bila Nabi sampai, Nabi minta izin masuk. Bila Nabi masuk, Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, keluarkan siapa yang ada di sisimu. Maknanya kalau ada orang yang bukan boleh simpan rahsia, keluarkan. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka semua ahli keluargaku ya Rasulullah. Mana semua yang ada ni, semua okey. Maka Nabi pun sebut, aku diberi keizinan untuk berhijrah. Baru Nabi sebut. Maka Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Aku memohon untuk bersahabat dengan kamu ya Rasulullah. Itu ayat yang dibaca oleh Tuan Ashraf surah At-Taubah tadi ni. Maka Sayyidina Abu Bakar minta untuk dia nak teman Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar diberi keizinan, kata Nabi, boleh. Kamu akan teman aku. Teman. Nabi balik ke rumah, tunggu malam untuk berhijrah. Tunggu malam untuk bergerak. Saya ada satu kisah sebelum nak dipanjangkan tu. Sebelum peristiwa hijrah ni, Tuan Ashraf dan semua yang mendengar ini, sahabat Sungai Buaya sekalian, sebelum Nabi nak berhijrah ni, Nabi dah bincang dah serba sedikit tentang hijrah. Maka bukan kata Sayyidina Abu Bakar saja yang mengimpikan nak bersahabat dengan Nabi ni. Ada seorang sahabat bernama Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia dah pesan dekat Nabi, ya Rasulullah, kalaulah datang arahan perintah hijrah, jangan lupa ajak aku. Dia pesan. Tapi Nabi tak ajak dia. Dia pesan dekat Nabi, supaya Nabi kalau nak berhijrah, jangan lupa ajak dia jadi teman. Maka Allah Ta'ala memilih Sayyidina Abu Bakar untuk jadi teman Nabi. Dan dia memang pesan. Nabi tak pilih dia. Baik. Sebab apa Nabi tak pilih dia? Sebab apa Nabi tak pilih dia? Baik. Kita sekali kena ingatkan saya tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sekali kita akan jumpa, dia akan bertembung kisah dia sekali ni. Baik. Bila Nabi SAW mula nak berhijrah, Nabi merancang sebagainya lah. Nabi merancang untuk berhijrah. Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi susun lah. Nabi susun. Kalau kita baca dalam peristiwa hebat, berjuang ni tuan-tuan sekalian, dengan keluarga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menyusun ahli keluarga dia. Sebab ahli keluarga dia semua tahu. Maka kita tahu. Maka kita perhatikan Sayyidina Abu Bakar, dia susun, menggerakkan tenaga anak-anaknya, putera-putrinya untuk bersama. Ada anak dia yang tukang hantar makanan. Ada anak dia yang tukang perisik, Abdullah bin Abu Bakar. Jadi James Bond, dapat maklumat orang kafir cari di mana untuk sampaikan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur. Asma binti Abu Bakar hantar makanan. Kemudian pembantu, pengembala kambing, pembantu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerja dia Amir bin Fuhairah untuk bawa kambing, tutup tapak-tapak kaki Nabi, kemudian tutup tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar yang bawa berita ke gua.
Ini susunan perancangan yang hebat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka nak menyebut pada kita semua bahawa setiap benda yang kita buat perlu perancangan. Perlu perancangan. Perancangan hebat. Macam orang hari ni lah. Saya tak tahulah Tuan Ashraf bini berapa. Maka ada orang nak kahwin dua, dia rancang macam-macam lah. Oh, dia rancang strategi. Pecah juga lubang. Pecah juga. Tak, bini saya ada dalam ni, Ustaz. Seorang je. Tengok, pecah. Seorang depan saya. Depan saya memang aku seorang. Apa puan? Seorang memang betul seorang-seorang. Baik. Itu susunan perancangan. Semua benda ada perancangan. Kerajaan ada perancangan. Ada strategik. Perancangan strategik. Semua ada. Di sekolah, di pejabat. Semua ada plan pembangunan. Semua buat perancangan yang hebat. Yang melibatkan aset. Tambah-tambah hari ini, kalau kita sebut tentang ibrah perancangan ini, dalam suasana hari ini COVID, kita tak tahu esok nak berlaku apa. Daripada ratusan jadi ribuan, jadi puluh ribu. Hari ini tak tahu berapa kes, 19,000 pula apa. Kes makin naik. Mungkin jadi 20,000 dah, cecah 20,000. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ada sektor yang masih tak buka, ada kedai yang tak buka. Kita kena buat perancangan ekonomi. Perancangan ekonomi. Kita nak hidup akan datang, pekerjaan entah macam mana. Hari ini anak-anak kena ada perancangan. Tak boleh pergi sekolah sampai bila tak pergi sekolah. Maka pembelajaran secara online. Semua ni kita perlu merancanglah yang ke depan. Bagaimana nak jadi anak kita hafiz, perlu ada perancangan. Nak jadi anak hafiz, kena hantar dia hafal Quran. Ataupun kalau susah sangat, jadi macam kawan saya pun nama Muhammad Hafiz. Pun nama Muhammad Hafiz dah confirm dah hafiz. Walaupun tak hafal Quran. Ni kita berancang. Nak jadi anak kita doktor, macam mana? Itulah Nabi SAW. Sama juga kita dalam kehidupan. Kita nak sebar dakwah. Macam mana kita nak menyebarkan dakwah? Maka menyebarkan dakwah hari ini dengan jalan kebajikan antara jalan yang terbaik. Hari ini nak ceramah kat masjid tak boleh, kat surau tak boleh. Dalam ceramah juga dalam Zoom, dalam Google Meet dan macam-macam. Maka kena merancang. Maka surau masjid hari ini kena fikirlah. Kuliah tak ada hampir setahun. Hampir setahun tak ada kuliah. Maka hari ini kita kena baca hadis Nabi. Nabi SAW menyebut di antara tanda hampir-hampirnya kiamat akan lahir ramai orang-orang yang bodoh. Orang bodoh. Maka hari ini pakat bincang. Semayang tutup muka. Hadis Nabi tak boleh semayang tutup muka. Semayang tutup muka menyebabkan pahala kurang sebagainya. Kena ada ilmu lah. Dia tulis kat Facebook, semua orang jadi kelang kelibut habis. Maka hukum fiqh sebut semayang tutup pakai mask ni makruh. Tapi bila ada keperluan, hukumnya harus. Gitu. Lepas tu sebarkan video. Hari ni semayang renggang. Maka setan masuk di celah-celah. Macam-macam lah. Memang hadis tu wujud. Memang hadis tu wujud. Saya boleh dengar suara saya. Boleh dengar. Memang hadis tu wujud berkaitan dengan semayang renggang ni. Maka para ulama sebut siapa yang semayang renggang hukumnya makruh. Tetapi bila ada keperluan, hilang makruh itu, maka dibenarkan harus. Sebab semayang rapat itu tidak wajib. Hanya hukumnya sunat. Maka semayang renggang hukumnya makruh. Tapi apabila ada keperluan disebabkan faktor keselamatan hari ini, sentuh menyebabkan jadinya COVID, maka hilanglah makruh itu. Maka diharuskan semayang renggang ni. Maka hari ini pakat menulis, pakat bincang, pakat bergaduh, pakat jadi serabu alam disebabkan tak ada ilmu. Maka kuliah kat masjid pun tak ada. Kuliah dekat surau pun tak ada. Maka kuliah dekat Google Meet pun tak ada. Dekat Zoom pun tak ada. Maka orang dengar dekat YouTube tak boleh bertanya. Tak boleh nak tanya, tak boleh apa. Maka macam-macam lah. Budak dah lah tak apa nak erti. Tulis pula kat Facebook. Sebar pula dekat Twitter. Buat pula TikTok. Sebarkan macam-macam. Bahawa orang semayang renggang ini hari ini terpengaruh dengan iblis lah apa sebagainya. Maka jadi serabut. Maka sebab tu Nabi susun strategi. Nabi susun. Baik.
848. Tak hijrah lagi. Ya. Kan nak cerita sampai ke Madinah tu. Pukul memang Nabi hijrah berapa hari. Kira kita ceramah 3-4 hari lah cerita dia. Kan? Baik. Diringkaskan ceritanya. Maka Nabi SAW malam tu berhijrahlah. Keluar waktu malam. Maka orang yang kita sebut tadi ni, yang ramai-ramai berhimpun ikut kabilah ni, pakat kepung rumah Nabi SAW untuk nak tangkap Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi. Sebab tu bila kita ikut arahan Allah, kita akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini fizikal kita tak dilindungi, tapi moga iman kita dilindungi. Ada orang faham Allah lindung dia ni, tengok-tengok dia sakit. Itu biasa. Maka lindung ni dalam bentuk melindungi paling besar ialah melindungi iman. Kemudian melindungi fizikal. Nabi pun dalam perang Uhud luka juga Nabi. Allah Ta'ala lindung benda lain. Maka luka nak sebut bahawasanya perlindungan ni dalam berbagai bentuk. Maka Nabi SAW keluar daripada rumah dalam keadaan orang keliling rumah. Orang tak nampak Nabi SAW. Maka ditutup hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bergerak. Dan antara perancangan Nabi tak pitoi. Nabi berlindung di Gua Sur. Duduk situ. Duduk di Gua Sur. Maka orang yang kepung rumah Nabi ni, kalau tengok dalam riwayat Ibnu Ishaq, lama tunggu Nabi tak muncul-muncul. Tiba-tiba muncul satu orang tua. Dia tanya orang yang keliling rumah ni, hampa ramai-ramai ni tunggu apa? Dah tunggu Muhammad lah. Kata dia, tadi lagi Muhammad dah keluar dah. Kamu tunggu apa lagi? Maka dia pun serbu masuk rumah Nabi. Tengok yang tidur di tempat Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menggantikan tempat Nabi SAW. Maka Nabi dah keluar dah. Maka keluar dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelang kelibut semua mencari Nabi lah. Maka Nabi tak tahu. Dia cari jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Nabi SAW. Maka cari tak jumpa. 3 hari cari tak jumpa. Sebab Nabi tak terus dalam perjalanan. Nabi bersembunyi, berselindung di Gua Sur. Berselindung di Gua Sur. Duduk situ dulu. Nabi SAW berlindung di Gua Sur. Supaya apa? Supaya orang cari dia tak jumpa. Orang pergi cari jalan ni tak jumpa. Dan Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengupah seorang penunjuk jalan yang boleh bawa melalui jalan yang jarang dilalui oleh orang. Jalan pesisiran pantai. Dan penunjuk jalan itu orang yang baik dan mesra Islam. Walaupun dia bukan Islam. Tak Islam. Dia seorang musyrik. Namanya Abdullah bin Uraiqiq Al-Laythi. Dia ni tak Islam. Dia tak Islam. Tapi dia diupah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk tunjuk jalan. Sebab dia pakar buat jalan. Dan dia tidak khianat. Dia memang tunjuk jalan. Bawa jalan yang orang jarang lalu. Jalan pesisiran pantai. Orang lalu biasa jalan lain. Maka biasa kita pergi Elmina, dia ada 1-2 jalan. Maka carilah jalan yang selamat. Supaya tak jumpa polis. Jalan selamat. Hari ni pun orang cari jalan macam tu. Baik. Maka ni perancangan Nabi SAW. Lepas 3 hari, Nabi keluar untuk bergerak ke Madinah. Di situ ada satu hukum, dia ada perbincangan ulama tentang 3 hari keluar. Imam Ahmad bin Hanbal, detailnya peristiwa hijrah ni, Imam Ahmad kata apa? Kata Imam Ahmad, kita ni kalau bersembunyi daripada musuh, sunnah dia lepas 3 hari keluar. Pergi cari tempat lain pula. Tapi dia tak ada wajib lah. Tapi dia punya sunnah Nabi ni, kalau kita bincang nak ikut sunnah Nabi SAW, Imam Ahmad ni punyalah ikut sunnah Nabi. Dia beritahu sunnah Nabi, kalau kita lari pada musuh, bersembunyi satu tempat, memang selamatlah. Tapi lepas 3 hari, sunnah dia, kita mesti keluar daripada tempat tu untuk cari tempat perlindungan lain pula. Kita kalau tempat tu dah selamat, kita nak serah, lari lah. Boleh duduk setahun lah, dah selamat. Boleh, tak apa. Tapi sunnah dia, yang disebut oleh Imam Ahmad, lepas 3 hari,
Keluar situ. Sebab Nabi keluar. Pergi cari tempat lain pula. Sedetail itu dibincang oleh para ulama kalau tentang sunnah Nabi. Walaupun benda tu Nabi tak sebut apa-apa. Tak sebut. Tapi dia termasuk juga dalam sunnah. Kalau kita ni menyuruh mana-mana, 3 hari cari ya. Mana kalau lelaki hilang 3 hari, lepas 3 hari dia keluar. Dia pergi kahwin lain ke apa ke. Lepas 3 hari dia muncul. Sebab dia dengar ceramah malam ni, ikut sunnah. Lepas 3 hari, dia terpaksa keluar. Ikut sunnah Nabi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW bila hari keluar ni orang bakal carilah, cari dalam masa 2-3 hari ni, cari. Dalam keadaan cari ni muncullah nama sahabat yang disebut tadi. Nama apa? Buat try sebut balik enggak? Sahabat yang nak berhijrah dengan Nabi, Nabi tak ajak dia. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni dia satu orang kaya yang ada di Mekah. Dia ada factory, dia ada ladang, dia ada kebun, dia ada rumah. Dia memang kaya melana. Dia orang kaya. Maka Nabi SAW dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh Nabi sama dengan Abu Bakar. Maka tak ajak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni dia duduk tunggulah hijrah ni, tunggu. Esoknya dia dapat maklumat. Bangun pagi, dapat maklumat orang Mekah pakat riuh rendah dah. Muhammad dah hijrah. Muhammad dah hilang. Muhammad tak tahu pergi mana. Cari tak jumpa. Bila dah riuh macam ni, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia dalam gelibut lah. Dia carinya kuda dia. Dia ambilnya anak panah. Busur panah. Galah di tengah belakang dia dengan pedang pun semua. Dia nak hijrah. Dia Dia kata Nabi tak ajak dia. Nabi tak tunggu dah. Maka Allah susun. Dia jadi lambat sikit. Sebab apa dia lambat? Dia nak melat, dia nak mengekang. Nabi dah pergi dah. Maka bila musuh-musuh yang ramai ni cari Nabi, tak jumpa. Dalam keadaan cari ni, berjumpa dengan Suhaib. Maka orang Mekah kata, tak boleh Muhammad, Suhaib pun jadilah. Nampak? Jumpa dengan Suhaib. Maka Allah Ta'ala susun, bila dia kalut dengan Suhaib ni, jumpa saat Nabi. Nabi boleh pergi jauh. Perjalanan Nabi jauh. Sebab orang cari Nabi tak jumpa, bertemu dengan Suhaib. Dan dia tahan Suhaib. Bila tahan Suhaib ni untuk makluman tuan-tuan, di antara sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, antara pemanah yang hebat. Dan di antara pemanah lain yang hebat ialah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Anak panah dia kalau bawa 10, insya-Allah 10 tu akan kena 10 sasaran. Itu hebat dia. Maka orang Mekah ni nak tangkap dia suka-suka pun susah. Maka tahan dia. Orang tanya dia, Suhaib kamu nak ke mana? Kata dia nak berhijrah, aku nak ikut Muhammad. Kata orang Mekah tak boleh. Kata dia sebab apa tak boleh? Maka sebab kamu banyak harta yang ada di Mekah. Kalau kamu nak berhijrah, kamu kena faraid dulu harta kamu dekat kami. Mereka cari Nabi, mereka dapat tawaran. Siapa yang dapat tangkap Muhammad, dapat tawaran 100 ekor unta. Muhammad tak dapat. Hak depan mereka ni, lebih daripada 100 ekor unta. Kan tak boleh Muhammad, boleh Suhaib pun jadilah. Suhaib ni tuan-tuan, dia nak hijrah ni, lillahi wa rasulih. Mencari keredaan Allah dan juga kemuliaan Nabi SAW. Dia tak fikir anak harta dia. Maka dia beritahu orang Mekah, ampan nak apa? Kalau aku bagi semua harta aku, boleh tak lepaskan aku ke Madinah? Aku nak berhijrah. Oh, memang geng ni cari benda tu. Geng ni memang dia cari harta. Cari kekayaan. Itu yang dicari. Bila tawaran daripada Suhaib, kamu lepas aku ke Madinah, harta aku kamu ambil semua. Boleh? Boleh kan tuan. Memang itu yang dia cari. Maka kata Suhaib, kunci peti besi ada kat sini, geran tanah ada kat sini, peti kelang ada kat sini, segala-galanya lah. Segala-galanya. Janji syarat lepas aku ke Madinah.
Maka dia lepaskan semua harta dia. Yang ini dengar saja macam ni, lupa kepada Nabi SAW. Macam Allah susun. Dia lambat sikit hijrah. Maka semua pakat calang kelibut, lepaskan dia ke Madinah. Semua pakat pergi segala geran tanah dia, segala geran motor dia, segala geran unta dia, apa yang ada sekali. Semua pakat duk faraid benda ni lah. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. Maka semua duk faraid benda ni lah. Faraid benda ni lupa pada Nabi SAW. Maka sebab tu perjalanan Nabi semakin menjauh, meninggalkan bumi Mekah menuju ke bumi Madinah. Ini antara kehebatan susunan perancangan Allah dan juga susunan perancangan Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 30. فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik menjalankan tipu daya terhadap kamu untuk menahan kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu keluar daripada Mekah. Ini yang mereka bincang dalam di Darun Nadwah itu. Bincang untuk membunuh kamu, memenjarakan kamu, mengusir kamu keluar daripada bumi Mekah. Allah sebut dalam Quran. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka merancang, menjalankan tipu daya. Dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya orang yang merancang. Maka ini yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW apabila kita melihat dalam peristiwa hijrah ini, bagaimana yang kita baca hampir 1 jam susunan Nabi. Sehinggalah Nabi dalam peristiwa hijrah sebagaimana kita sedia maklum, walaupun Nabi dah sampai di pesisir pantai berjaya juga dalam ramai-ramai orang ni yang cari Nabi SAW, maka orang ni tak jumpa. Akhirnya dijumpai oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia bijak sikit. Orang cari merata-rata tempat ni. Dia tengok sini tak jumpa, sini tak jumpa. Maka dia tahu ada satu jalan, lorong tikui, jalan yang orang jarang lalu. Rasa-rasanya Muhammad lalu jalan itulah. Dia pergi cari di pesisiran pantai dan dia jumpa bahawa memang betul Nabi SAW lalu kawasan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang perasan bahawa ada orang yang mengejar Nabi dan dia sekali, maka dia bagi tahu Nabi SAW, ya Rasulullah, ada musuh di belakang. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaki ke depan kuda Suraqah bin Malik tenggelam di dalam bumi sehingga kuda dia tak boleh berjalan. Riwayat dia jatuh. Kemudian dia naik balik kuda dia, tenggelam lagi di dalam bumi, jatuh tergolek 3 kali dia cuba. Akhirnya dia bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi. Dia tak percaya pun nak mendekati Nabi SAW. Itu antara mukjizat yang berlaku dalam peristiwa hijrah yang menunjukkan bahawasanya apabila Nabi Muhammad SAW bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhijrah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sentiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama macam kita hari ini dalam suasana Covid, sejauh mana pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana hubungan kita dengan Allah Taala, sejauh mana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh lihat hari ini dekat ke jauh. Kalau dekat, insya-Allah Allah akan dekat dengan kita. Sebab Allah SWT dah sebut, kalau fadhkuruni azkurkum, apa yang ingat pada aku akan ingat pada dia. Maka hari ini berapa kuat ingatan kita pada Allah SWT dan berapa lemah ingatan kita pada Allah Taala. Sejauh itulah kalau kita ingat Allah kuat, maka Allah Taala biasa mengingati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ada lagi lah banyak perjalanan Nabi
Sehingga bila dah jadi macam tu, Suraqah bin Malik bagi tahu pada Nabi SAW, aku akan rahsiakan peristiwa ni. Cuma dia minta pada Nabi SAW satu jaminan. Maka Nabi jamin, kata Nabi, satu hari nanti, benda tak berlaku, satu hari nanti kerajaan Rom dan kerajaan Rom Persia akan jatuh. Kerajaan Persia akan jatuh. Dan Islam akan menang dan kamu akan dipakaikan mahkota Raja Persia atas kepala kamu. Bayangkan tuan-tuan, waktu itu Nabi SAW dalam keadaan baru berhijrah, tak sampai lagi. Kerajaan pun tak ada lagi. Kerajaan pun tak ada lagi. Nabi bagi tahu dia, satu hari nanti kerajaan Persia akan jatuh ke tangan Islam. Waktu ni Nabi dalam perjalanan, negara pun tak bina lagi. Tapi Nabi dah bagi tahu kepada Suraqah bin Malik bahawasanya antara mukjizat Nabi mengetahui perkara yang akan. Nabi bagi tahu nanti kamu sendiri akan dipakaikan mahkota Raja Parsi. Ini menunjukkan bahawasanya Suraqah bin Malik memeluk Islam. Suraqah bin Malik memeluk Islam dan benar zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila kerajaan Parsi jatuh, Sayyidina Umar pakaikan bagaimana yang dijanjikan oleh Nabi, pakaikan di atas kepala Suraqah bin Malik mahkota Raja Parsi. Menunjukkan bahawasanya hari ini kita yakin dan percayalah kepada baginda SAW, apa yang Nabi sebut di akhir zaman, apa yang akan berlaku, peristiwa tentang kemunculan Dajjal. Hari ini ramai orang yang kurang ilmu, maka apa yang disebut oleh Nabi akan berlaku. Wabak yang hebat, yang dahsyat, semua yang Nabi sebut ni, kita ambil ilmu dan yakinlah bahawa benda ni akan berlaku. Bahawasanya akan ada ramai orang sesat di akhir zaman ni, jagalah ahli keluarga agar tidak sesat. Nabi sebut berlaku betul. Dan memang apa yang Nabi sebut akan berlaku. Dan benda itu adalah benar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berhijrahlah. Adalah tuan-tuan baca sirah, Nabi jumpa dengan Ummu Ma'bad, Nabi perah susu kambing kurih kering, tak balik lagi kambing tu. Pun diperahnya susu, keluar satu baldi, dua baldi. Itu mukjizat. Sehinggalah Nabi SAW, baik dalam masa beberapa minit ni, sehinggalah Nabi sampai di Quba. Nabi sampai di Quba. Riwayat menyebut Nabi duduk 14 hari di Quba. Maka terbinanya masjid Quba. Apa yang pernah pergi umrah dan haji, antara tempat yang sunnah dan sunat, dan tak boleh tidak kita perlu ziarah masjid Quba. Sebab siapa yang semayang di masjid Quba itu dapat pahala umrah besar, ganjaran semayang di masjid Quba. Dan Nabi tiap minggu Nabi akan ke masjid Quba. Nabi duduk di Madinah, tiap minggu Nabi akan pergi Quba untuk semayang di masjid Quba. Hampir tiap minggu Nabi. Tiba-tiba kita pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, duduk kat Madinah, malah nak pergi Quba. Ataupun kita umrah yang kedua, umrah yang ketiga, ada orang yang tak 5 kali umrah, katalah setiap kali umrah mesti travel bawa pergi masjid Quba. Saya dah banyak kali dah pergi masjid Quba. Ni rugilah. Orang yang rugi. Nabi tiap minggu pergi Quba. Maka kita hari ni kalau pergi jangan lupa ziarah masjid Quba, semayang di dalamnya. 10 kali pergi, 10 kali kita ziarah masjid Quba. Baik, Nabi bina masjid Quba. Benda pertama yang dibina adalah masjid. Masjid. Dia ada sambungan cerita Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka tak lama lepas pada tu, dalam Nabi duduk di Quba, Suhaib pun sampailah di Quba. Sampai-sampai Nabi senyum. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kepada Nabi SAW. Sehinggalah turun ayat Quran bahawasanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni dia sanggup menjual dunianya demi mendapatkan ganjaran besar, ganjaran akhirat. Bila dia sampai, Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat, lihatlah orang yang berdagang mai dah. Dia jual dunia dia untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dia jual dunia dia. Dia tinggal tanah dia, kebun dia, dia tinggal ladang dia, dia tinggal kilang dia, dia tinggal rumah dia, dia tinggal harta dia, segala-galanya. Dijualnya dunia dia untuk dia bagi satu-satu dia. Ambil semua,
lepaskan aku nak pergi hijrah bersama dengan Nabi SAW. Oh, hebat tuan. Hebat. Maka dia tinggal habis segala kekayaan dia untuk akhirat. Sama lah kita hari ni. Kita nak balik ke negeri akhirat. Maka hari ni kita kena jual dunia kita untuk beli akhirat. Dengan cara sedekah. Dengan cara bayar zakat. Dengan cara tolong orang. Bantu ibu tunggal, anak yatim. Anak yatim piatu. Ini benda-benda besar. Bantu orang-orang yang susah. Fakir miskin. Ini yang diajak oleh agama kita. Bagaimana dibuat oleh Suhaib Sunan Ar-Rumi. Dia beli akhirat dia. Berhijrah sama Nabi SAW. Dia tinggal habis semua. Bila dia sampai di Quba, Nabi sebut pada para sahabat, lihatlah orang yang beruntung, orang yang kaya, yang jual dunia dia demi membeli akhirat. Hebatlah sahabat Nabi tuan. Dia macam tu je. Kita nak bagi RM50 ke tabung masjid pun kadang berpeluh-peluh, demam, Parkinson, baru RM50. Kalau bagi RM200, teruk sebelah tangan. Dan susahnya kita hari ni. Maka ini yang diajar dalam peristiwa hijrah pada kita semua. Maka Nabi duduk situ, Nabi bina Masjid Quba. Kemudian pada hari Jumaat, cukup 14 hari, Nabi bergerak ke bumi Madinah. Sampai di Madinah, dulunya nama Yathrib, maka diubah kepada Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya, yakni cahaya Islam. Dan dah sampai di bumi Madinah. Maka bila Nabi sampai di Madinah, disambut dengan penuh kegembiraan. Dan semua orang berebut, tawarkan supaya Nabi pergi tidur rumah dia. Nabi duduk di rumah dia. Sebelum Nabi nak buat rumah sebagainya, duduklah rumah saya, ya Rasulullah, duduklah rumah saya. Para ulama ada bincang tentang isu ini. Sebab orang semua pakai ulun, semua pakai tawar supaya Nabi duduk di rumah dia, makan nasi di rumah dia, tidur di rumah dia untuk ambil keberkatan. Untuk ambil keberkatan daripada orang yang mulia. Yakni Rasulullah SAW. Begitu juga kita lah. Bila ada orang yang mulia yang hadir ke bumi kita, ke kampung kita, ke taman kita, ke kawasan kita, berebutlah untuk ambil manfaat, memuliakan dia. Sebagaimana Nabi sampai di bumi Madinah, orang berebut. Maka Nabi pun semua orang suruh tidur rumah dia. Kan saya dah sebut tadi, orang Ansar ini, golongan Aus dan Khazraj, mereka tergolong di kalangan orang yang suka tolong orang. Dia sanggup habis semua harta dia, tolong orang. Maka nak sambut tetamu ni, suka sangat. Suka sangat. Sampailah Nabi sebut, jangan kacau. Tunggu unta aku, tang mana unta tu berhenti, rumah kawan tu betul dengan kawasan unta berhenti, maka rumah kawan tu lah yang aku pilih. Semua bakat dia tengok unta tu jalan, suruh berhenti. Tak berhenti. Setelah kali berhenti, bertepatan dengan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Mulialah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, mulialah dia. Nabi, unta Nabi singgah depan, berhenti berehat depan rumah dia, maka Nabi SAW pun berhenti tang tu, tak ada nak kata apa lagi. Abu Ayyub ambil segala beg Nabi, bagasi apa semua, angkat orang masuk dalam rumah dia siap-siap. Satu kemuliaan dia. Yang jadi tetamu dia adalah Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di atas muka bumi. Nabi duduk di Madinah. Benda pertama yang Nabi SAW bina ialah masjid. Masjid lagi. Masjid. Hari ini tak boleh pergi masjid. Sebab masjid itu. Baik. Saya sebut sikitlah. Ujung-ujung ni. Terus sebut ibrah. Sebab apa Nabi bina masjid? Di Quba masjid. Di Madinah pun masjid. Baik. Para ulama membincangkan tentang bina masjid ini. Iaitu memberi makna, memberi maksud pada kita, hubungan dengan Allah mesti diutamakan. Bila urusan dengan Allah menjadi keutamaan, maka ia mendorong hubungan sesama manusia akan jadi lebih teratur. Dia begitu. Cuma hari ini masjid tutup, semua boleh semayang 6 orang. Hari ini dia ada sebab lain. Boleh baca dalam tadabbur saya pada 25 Zulhijjah. Tadabbur saya 26 Zulhijjah. Saya dah tulis dah tentang keperluan masjid ditutup, dan juga ada dalam sirah Siyar A'lam An-Nubala
dan juga dalam sirah yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam cerita dalam kitab kaitan dengan Ta'un, yang masjid pernah ditutup di Andalus, di Mesir dan sebagainya disebabkan wabak, ya. Maka disebabkan ada ancaman. Baik. Nabi bina masjid bila hubungan dengan Allah menjadi keutamaan, nescaya hubungan sesama manusia akan jadi lebih teratur. Yang kedua, masjid di zaman Nabi menjadi pelbagai fungsi dia. Bukan hanya tempat ibadah semayang. Maka kalau tuan-tuan pergi Madinah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, makam Nabi, belakang makam Nabi itu, dia punya tile dia, sos semayang tu dia jadi tinggi. Dulu situ dipanggil tempat ahli sufah. Sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah, yang tak ada rumah, semua duduk di situ. Di kaki lima masjid, tidur di situ, tidur di kawasan masjid. Dipanggil tempat golongan ahli sufah. Orang-orang yang tak ada rumah ni, yang duduk di situ. Maka Nabi SAW bina masjid, tengok hubungan kita dengan masjid. Maka hari ini kita tak boleh pergi masjid. Yang boleh pergi JK masjid saja. Maka insya-Allah lah, yang mana dah cucuk 2 dos sebagaimana yang diumum oleh Perdana Menteri, akan boleh pergi masjid lah. Cuma Selangor ni termasuk fasa pertama yang kes masih banyak, sehingga saat petang ni masih belum ada sebarang pengumuman daripada pihak JAIS tentang hal ehwal masjid. Maka kekal 6 orang berbanding dengan negeri fasa 2, fasa 3 dah buka dah untuk semayang 40 orang. Ada yang semayang dah lebih daripada 40. Maka bila dah dibuka masjid tu, jangan pula cakap banyak. Dulu tak buka masjid, kita bising. Hari ini buka masjid, kita pula tak pergi. Maka tempat yang dibuka masjid, maka ambillah peluang. Baik tuan-tuan, selain daripada Nabi SAW membina masjid, Nabi juga mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar. Satukan. Jadikan persaudaraan, walaupun orang muhajirin main daripada Mekah, ada yang tak kena mengena adik-beradik, mereka dipersaudarakan seperti adik-beradik. Maka golongan Ansar ini orang Madinah, suka tolong orang, bukan takat ditawarkan kebun dia, harta dia. Bini dia pun ditawarkan pada sahabat Nabi. Tentang boleh baca riwayat, bini dia pun ditawarkan. Aku ada 4 bini, anak yang mana ambil. Sampai begitulah dahsyatnya orang Ansar ini dalam bab membantu orang. Dalam bab membantu orang. Maka ini yang disebut dalam riwayat Nabi SAW bukan takat mempersaudarakan, bahkan membina sebuah kerajaan yang hebat. Kerajaan Madinah. Bina kerajaan. Inilah kemuncak daripada peristiwa hijrah. Duduk di Mekah dalam keadaan berdakwah pun susah, dalam keadaan ditindas. Dengan hijrah, Nabi dapat saudara yang ramai. Kemudian nak beribadah bersenang, ada masjid. Kemudian ada sebuah kerajaan yang dibina. Asalnya duduk di Mekah apa pun tak ada. Sampai di Madinah, segala-galanya muncul. Kesan daripada hijrah itu ada banyak kebaikan dia. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah SWT sebut bahawa orang yang berhijrah ni diluaskan wasi'ah, diluaskan rezeki dia, diluaskan kehidupan dia, kemewahan dia. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang berhijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita dah tinggal lagi beberapa minit. Tajuk kita malam ini yang last kali berkaitan dengan aplikasi hijrah di masa kini. Macam mana kita nak aplikasi hijrah ini? Hijrah ni maksudnya pengorbanan, perubahan. Dalam suasana hari ini, kalau kita tengok, kita bumi Malaysia dilanda bermula daripada penghujung 2019, kita dikejutkan dengan ancaman wabak virus corona COVID-19 ini, dan semakin hari semakin dahsyat keadaan dia. Maka perjuangan kita hari ini, penghijrahan kita hari ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 50, disebut fafirru ilallah. Fafirru ilallah.
segeralah kamu kembali kepada Allah. Maka hijrah kita hari ini ialah hijrah untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Bukhari, wal muhajiru man hajarallahu anhu man hajarallah ma nahallahu anhu. Wal muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini dalam konteks hari ini. Dan yang kedua, wal muhajiru man hajara al-khataya wal-dhunub. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan juga dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam konteks hari ini, kita dah baca dah sirah Nabi SAW, betapa Nabi SAW mempunyai hubungan yang hebat, dan sampai di Madinah pun bina masjid, hubungan lagi yang hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini untuk menghilangkan pandemik yang dahsyat ini, kita mesti bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fafirru ilallah, bersegeralah menuju kepada Allah, kembali mencintai Allah, kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam risalah Tabukiyah, menyebut hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya, iaitu hijrah daripada mengandungi daripada dan kepada, yakni daripada cinta selain Allah kepada cinta kepada Allah, ya. Daripada dosa kepada taubat, ya. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, la tanqata'ul hijratu hatta tanqata'ut taubatu wa la tanqata'ut taubatu hatta tatla'u syamsu min maghribiha. Hijrah tidak terputus sehinggalah taubat terputus. Taubat tidak terputus sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Ini menunjukkan bahawasanya hijrah ini dalam bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam suasana kita hari ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tidak turunnya bala melainkan disebabkan banyaknya dosa, dan tidak diangkatnya bala melainkan dengan taubat, ya. Maka hijrah kita hari ini, hijrah mencintai Allah, kembali kepada Allah, membina satu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akrab, yang dekat, ubudiyah, taqarrub ila Allah. Ini hijrah dalam suasana pada hari ini. Yang kedua, hijrah kita hari ini daripada tidak peduli kepada peduli. Mungkin dulu kita sibuk dengan kerja, kita tak peduli tentang jiran, tentang masyarakat, tentang orang-orang yang susah. Maka pada hari ini kita perlu berhijrah daripada tak peduli kepada peduli. Lihat keadaan jiran kita. Walaupun dia tak naik bendera putih, tengok dia ada kerja, tak ada kerja, dia ada makan, tak ada makan, dia memerlukan ataupun tidak, dia perlu bantuan ataupun tidak. Hari ini hospital pun penuh. Hospital pun penuh. Ada orang yang sakit, dia tak boleh nak pergi hospital. Pergi pun hospital semua dia balik. Maka apa yang kita boleh bantu dia? Kami di bawah Geng Telaki, kita ada wujudkan tabung katil hospital. Katil hospital dengan kos satu katil 1,500. Hari ini kita ada, katil ni dipanggil katil wakaf. Katil wakaf. Hantar, dia sakit, dia dah sihat, kita ambil balik, kita bagi pada orang lain. Ataupun kita hantar, dia guna, dia meninggal dunia, kita ambil, kita bagi pada orang lain. Katil itu sentiasa bergerak. Hari ini hampir 20 buah katil dah di bawah Geng Telaki yang berjalan untuk membantu orang-orang yang sakit, yang memerlukan katil hospital. Di bawah kita ada tabung tu. Sebab tu dalam hari ini kita kena peduli. Ini penghijrahan kita daripada tak peduli kepada peduli. Kita ambil berat tentang orang. Daripada kedekut kepada pemurah. Hari ini sebagaimana disebut dalam hadis, sedekah ini menghilangkan penyakit. Sama ada penyakit pada diri atau penyakit yang sedang berleluasa hari ini. Maka kita dengan bersedekah, moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak ini. Ini antara hijrah yang perlu kita buat ataupun disebut sebagai pengorbanan. Kalau Nabi dulu pengorbanannya dahsyat. Selain daripada itu, dalam suasana hari ini kita tetap perlu buat penghijrahan dari sudut ilmu.
bagaimana saya sebut tadi, ini yang dijalankan oleh Nabi dalam bentuk dakwah. Dulu dakwahnya penuh dengan ancaman, tekanan, halangan. Maka hari ini kita boleh berdakwah dengan online. Maka tidak ada sangat ancamannya, halangannya. Maka kalau dulu banyaklah memanglah dalam ruang untuk berdakwah, memerlukan tauliah sebagainya, perlu tauliah. Maka hari ini berdakwah online ni cari juga orang yang bertauliah walaupun dia tak ada tauliah jaiz, bertauliah dari sudut kemampuan ilmunya. Maka hari ini kita sebarkan lagi luas sebenarnya. Dia ingat kalau malam ni lah ni ada 91 orang yang bersama. Kalau kita kuliah kat masjid ada 30 orang, 20 orang. Maka tadi mencecah sampai 100 orang. Kalau selebriti hebat-hebat, Ustaz Allah Khairi ke apa, sekali dia online ada 500 orang, 1000 orang. Maka satu Malaysia boleh dengar. Maka hari ini guna medium ni. Maka Nabi berdakwah dulu, cabarannya dahsyat, tekanannya dahsyat. Maka kita hari ini ada ruang online untuk berdakwah. Maka ambil peluang ini untuk berdakwah. Maka ramai juga di kalangan ustaz-ustaz hari ini yang duduk relax. Sebab surah masjid tidak menganjurkan kuliah. Maka anjurkan kuliah. Surau-surau, masjid-masjid, taman, seumpama tim komuniti Elmina Green pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak yang menjalankan usaha dakwah yang hari ini ramai, hampir 100 orang yang mendapat manfaat daripada kuliah kita malam ni. Teruskan benda ni sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyebarkan Islam untuk Islam sampai kepada kita dengan penuh kesulitan, kepayahan. Maka kita ambil semangat itu. Yang akhirnya kita dah dengar dah kisah perjuangan pengorbanan hijrah Nabi yang sangat sukar, yang melibatkan nyawa. Ada sahabat-sahabat yang dibunuh pun dalam peristiwa-peristiwa ni, ada yang dihalang daripada, bacalah kisah Ummu Salamah dan Abi Salamah. Yang Abi Salamah berdapat berhijrah, Ummu Salamah ditangkap oleh ahli keluarganya, tak dapat berhijrah bersama-sama, pisahkan dengan anak-anak dia. Susahnya apa yang berlaku pada waktu itu. Kita ada lagi 3 minit. Saya dibagi masa sampai 9.30. Maka susahnya hari ini kita berdakwah. Macam-macam medium ada. Ada Facebook, ada Instagram. Kalau ceramah online ni ada Meet, ada Facebook juga, boleh buat dalam bentuk TikTok. Ada yang boleh buat dalam bentuk Microsoft Teams. Ada juga yang buat dalam bentuk Zoom dan macam-macam lagi lah. Maka jangan lupa bahawa dengan hijrah itu dakwah tersebar dengan dahsyat. Maka kita hari ini dengan pandemik, maka dakwah semakin kemuncup dan semakin tak ada kuliah. Maka ambil manfaat daripada apa yang berlaku ini, hijrah, kaedah dakwah kita dari sudut medium yang lain pula. Medium yang lain. Dan akhirnya saya berharap ada sahabat-sahabat sekalian, ambillah kisah peristiwa hijrah ini, lihatlah bagaimana susahnya pengorbanan Nabi untuk Islam sampai pada kita, dan umat hari ini lebih kurang tentang agama. Ada yang hari ini dia sendiri yang bermusuh dengan agama, dia sendiri yang menghina agama Islam, dia orang Islam hina agama Islam, dia orang Islam memburukkan Islam, dia orang Islam yang mencemar Islam. Dia sebab lahir-lahir Islam dah. Dia tak rasa susah dan sukar untuk menjalankan tugasan dakwah ini. Dia buat lebih kurang dengan Islam. Dan hari ini langsung tak menuntut ilmu, tergolong di kalangan orang yang jahil, rugi. Sahabat-sahabat Nabi berusaha bermati-matian, berapa ramai sahabat yang dibunuh, Sumayyah dibunuh, Bilal bin Rabah diseksa. Sukarnya untuk nak menyebarkan Islam. Tiba-tiba kita hari ini tak sebar Islam, lepas tu memburukkan Islam, kita pula buat benda yang benar, kita menampakkan Islam tu tak cantik di mata orang yang lain. Maka hari ini dengan ruh hijrah ini, jadikan kita sebagai satu orang manusia menjadi duta kepada Islam, duta untuk menyebarkan Islam dan menyambung tugasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebarnya Islam di muka bumi Malaysia ini pada ahli keluarga kita dan umat Islam seluruhnya. Wallahu alam. Moga apa yang kita bincang dalam masa 1 jam setengah lebih kurang
memberi manfaat yang besar kepada saya dan kepada tuan-tuan sekalian. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ganjaran yang besar kepada kita semua atas usaha untuk mengingati kembali peristiwa besar baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan semangat kita dalam menyambung tugasan dakwah dan tugasan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, saya serah balik kepada Tuan Ashraf. Wallahu alam. Jazakallah khairan katsir. Alhamdulillah, semoga kita dapat mengambil pelajaran daripada parti-parti kuliah daripada Ustaz tadi dan merancang sebaik-baiknya hidup kita yang sementara ini sebagaimana Nabi SAW merancang penghijrahan yang padat dengan strategi yang penuh hikmah. Dan kita juga boleh menjadikan teladan kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang menjual harta dunia ini demi kehidupan di akhirat. InsyaAllah. So, baik penerangan-penerangan daripada Ustaz. Semoga semua ilmu yang kita dapat pada malam ini akan jadi keamalan dan seterusnya membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita akan pergi ke sesi soal jawab bersama dengan penonton. Jadi saya ingin menjemput siapa yang berminat untuk mengajukan soalan. Silakan, insyaAllah. Ada yang nak tanya ke? Semua dah faham dah tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya kan kalender hijrah ni siapa yang mulakan dulu, siapa yang Baik, dia mula zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. lepas tu Dia mula setahu saya hijrah tu bukan bulan Muharram Ustaz. dia mula bulan Safar. Bulan Safar. Dia mula bulan Safar. Nabi mula berhijrah pada bulan Safar. Dan kalender ini disusun di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab dulu segala surat-surat menyurat ni tidak ada tarikh. Maka tak tahu benda ni berlaku bila. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab nak mulakan kalender. Nak kira daripada mana. Maka bermula kiraan itu pada peristiwa hijrah. Maka peristiwa hijrah macam ada tulislah. Dia punya kalender dia. Dia bermula daripada peristiwa hijrah itu. Jawab soalan. Okay, baik. Satu lagi soalan. InsyaAllah. Okay, baik. Saya kira ada soalan lagi. Jadi alhamdulillah sampailah kita kepada penghujung kuliah kita pada malam ini. Sekali lagi jazakallah khairan katsir kepada Ustaz yang meluangkan masa dengan kami penduduk Madinah. Ada soalan Ustaz? Bolehlah kita ambil daripada Rafi Ghazali. Salam, minta Ustaz membaca dengan isu politik sekarang dan kaitkan dengan hijrah yang sebenar. Soalan saya je insyaAllah untuk malam ni. Baik, isu politik hari ini kena tengok politik hari ini lah. Maka suasana politik hari ini ada yang berpolitik untuk mendaulatkan Islam, ada yang berpolitik untuk kepentingan diri dan ada yang berpolitik untuk matlamat kelompok dan berbagai-bagai. Maka dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW berpolitik untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan segala hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau nak semayang saja, Nabi boleh semayang di bumi Mekah. Kalau nak menunaikan haji, lagi boleh senang nak buat haji di bumi Mekah sebab ada Kaabah kat situ. Kalau nak puasa, boleh puasa di Mekah. Tak kena mengena dengan hijrahan. Tetapi untuk nak mengembangkan segala daulah Islam dan nak mengembangkan hukum hakam Islam, maka perlukan sebuah kerajaan
Sebab itu Nabi SAW berhijrah, para ulama mengaitkan antaranya sebagaimana yang disebut oleh Ibn Sina sebagainya dalam tulisan mereka, dan juga boleh lihat dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum dalam perbincangan para ulama. Nabi SAW berhijrah bukan sekadar untuk sembahyang puasa saja. Nabi berhijrah untuk meluaskan lagi sebaran dakwah dan juga melaksanakan segala hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran dengan pembinaan sebuah negara. Maka hari ini kita lihat dalam politik hari ini, tuan-tuan boleh nilai sendiri dan kaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi. Sejauh mana ahli politik kita hari ini berjuang untuk mendaulatkan agama Allah, untuk menyebarkan dakwah dengan kuasa yang ada. Sepatutnya kuasa yang diberikan digunakan untuk menyebarkan dakwah, untuk memahamkan ummah tentang agama, untuk mendaulatkan apa yang diperintah dalam Quran berkaitan dengan hukum hakam. Bukan hanya melibatkan hukum hakam pusaka, hukum hakam kekeluargaan, bahkan segala hukum hakam yang melibatkan muamalah, melibatkan jinayah, dan segalanya dengan kuasa yang ada sepatutnya jauh lebih bagus. Contohlah contoh Olimpik baru-baru ni, sepatutnya dengan kuasa yang ada kita boleh arahkan kepada semua ahli sukan kita untuk berpakaian sopan, tak pakai spender saja. Sepatutnya dengan kuasa yang ada. Tapi kuasa yang ada kita guna ke arah yang lain. Maka Nabi SAW bila sampai di Madinah dapat kuasa politik, maka kuasa politik itu bukan untuk diri sendiri. Nabi rumah macam tu juga. Maka sahabat-sahabat Nabi bukan sibuk nak mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi sibuk untuk berdakwah, sibuk untuk menyebarkan agama, dan sibuk untuk memahamkan ummah tentang tauhid, tentang akidah, tentang syariah, tentang adab, tentang Islam itu sendiri. Maka sepatutnya begitulah. Cuma hari ini kita boleh tengoklah dalam parlimen dan sebagainya, saya pun tak tahu mereka berpolitik untuk apa. Kalau ikut dengan peristiwa hijrah, ada kena tiru. Nabi berpolitik adalah untuk menyelamatkan manusia daripada neraka, dan politik Nabi untuk membawa manusia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, baik. Sekali lagi jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Muhammad Hakim kerana meluangkan masa dengan duduk negeri bagi menyampaikan sebuah ilmu yang cukup bermakna bagi kami, dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dari luar, yang ada dari Sarawak dan Sungai Buaya dan tempat-tempat lain yang mungkin saya tak tahu. Terima kasih kerana hadir untuk menyemarakan majlis kita pada malam ini. Saya doakan semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga sentiasa. Jadi sebelum kita menutup majlis, mari kita menadah tangan, berdoa kepada Allah bagi memohon keberkatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Jadi saya ingin menjemput Ustaz untuk memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نسألك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, tambahkanlah iman kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan dihimpunkan di dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami daripada azab kuburmu ya Allah, lapangkanlah dada-dada kami ya Allah, kekalkanlah iman kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, jadikanlah pekerjaan dan perniagaan kami pekerjaan yang diberkati dan dirahmati. Jauhilah kami sekeluarga dan seluruh rakyat Malaysia daripada penyakit yang sedang melanda bumi ini ya Allah.
Terimakanlah amal ibadah kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Terimakanlah taubat kami sebelum kami kembali menemui-Mu ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk membayar hutang ya Allah. Temukanlah kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kurniakanlah kami syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus-Mu ya Allah. Jauhilah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar kami menerima kitab suratan amal dengan tangan kanan kami ya Allah. Selamatkanlah kami ketika meniti titian sirat-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal ya Allah. Kurniakanlah kami ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Ampunkanlah dan bahagiakanlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sentiasa mendirikan solat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Terimakanlah segala amal ibadah yang kami lakukan dan rahmatikanlah majlis kami pada malam ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika kasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya sudahi majlis kita dengan tasbih ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.